Makin hari tuan-puan, kos pengiklanan semakin meningkat. Kalau tengok dekat Google Ads sahaja, dalam masa 5 tahun, kos pengiklanan meningkat sebanyak 171%. Dan kalau tengok dekat Facebook Ads, sepanjang 5 tahun, kos pengiklanan meningkat sebanyak 174%. Dan macam mana cara untuk kita cater masalah ini, tuan-puan? Jawapannya ialah dengan cara kita mengumpul lebih banyak pelanggan baru dan kita kumpulkan mereka ke dalam database. Kerana dengan adanya database, kita dah tak perlu untuk spend lagi banyak iklan, lagi banyak kos iklan untuk kita cari pelanggan baru, tetapi kita boleh retarget mereka untuk mendapat lagi banyak jualan. So, dalam video kali ini saya akan sharekan kepada tuan-puan macam mana cara untuk kita mendapat lebih banyak pelanggan baru dan tuan-puan boleh dapat 100 pelanggan pertama tuan-puan, insya-Allah dengan apa yang saya tunjukkan kepada tuan-puan dalam video kali ini. Jadi, jangan pergi ke mana-mana, tuan-puan tonton video ini sampai habis. Insya-Allah tuan-puan juga akan mendapat 100 pelanggan pertama tuan-puan menggunakan strategi yang saya akan tunjukkan kepada tuan-puan ini. Hai, Assalamualaikum, saya Muhammad Fahmi, tuan-puan. Dalam video kali ini saya akan sharekan kepada tuan-puan 100 pelanggan pertama yang anda boleh dapatkan melalui internet. So, tanpa membuang masa, sebelum itu, Ken, saya nak minta kepada tuan-puan untuk tolong sharekan video ini kepada seramai mungkin usahawan-usahawan di luar sana dan juga minta tolong komen kepada anda apakah bisnes anda ataupun servis anda, mana tahu mungkin saya boleh bantu untuk anda punya leads generation insya-Allah. Alright. So, tolong komen dekat ruangan komen dekat bawah ni tuan-puan. Okay, bagi tahu nama anda dan juga bisnes anda dan anda daripada mana. Okay. So, dalam video kali ini insya-Allah saya akan sharekan kepada tuan-puan bagaimana anda boleh mendapatkan 100 pelanggan pertama anda walaupun anda tak ada tim sale, walaupun anda tak ada tim marketing, anda boleh buat sendiri. Dan ini yang kami lakukan di youtubekansel.com. Kami tak ada tim sale yang besar, kami tak ada tim marketing yang besar. Even saya sendiri gerak solo untuk mendapatkan lebih daripada 100 orang pelanggan dalam masa satu hari sahaja tuan-puan. Alright. So, tanpa membuang masa, mari kita pergi kepada the next slide. Okay. So, dalam slide kali ini, saya nak ceritakan kepada tuan-puan tentang apakah yang berlaku pada hari ini. Kalau kita nak tengok behavior market yang berlaku pada hari ini. Kalau tuan-puan tengok dekat atas ni, okay, ini adalah tab untuk Google Chrome. Okay, siapa yang dekat sini yang dia mungkin tonton video saya dan dia ada nampak lagi banyak, ada nampak lagi banyak tab dekat atas ni. Maksudnya mungkin ada nampak saya punya tab YouTube ini sahaja satu. Kemudian ada lagi Facebook, ada lagi Canva ke, ada lagi email, kemudian ada lagi banyak lagi tab dekat atas ni. Cuba say hi dekat ruangan komen dekat YouTube tu. Alright. So ini adalah apa yang berlaku pada hari ini tuan-puan. 40% daripada kalangan manusia di atas muka bumi ni tuan-puan, dia akan buka lebih banyak daripada 6 tab dalam satu masa. Maksudnya bila mana dia tengok YouTube, dia akan tengok juga Facebook, dia akan tengok juga Google, dia akan tengok juga email, dia akan tengok juga Twitter dan sebagainya tuan-puan. Itu adalah normal yang berlaku pada hari ini, yang mana sebelum ini kita tak pernah nampak pun behavior yang macam ni. Biasanya kalau orang pergi dekat browser, dia akan hanya buka satu tab saja tuan-puan. Sebab apa? Sebab waktu tu internet sangat slow. Dan kalau kita tengok, satu tab tu pun dah makan masa sangat-sangat lama untuk load tuan-puan. Sebab tu orang tak buka tab-tab lain. Tapi hari ini mungkin internet dah sampai 500 Mbps, 1 gig. 1 gig PS kan. So orang boleh buka banyak-banyak tab dalam satu masa. Dan apakah kesan bila mana orang buka banyak-banyak tab ni tuan-puan? Kesannya ialah orang tak boleh nak fokus kepada satu-satu perkara dalam satu-satu masa. Dia akan distracted tuan-puan. Alright. Sama juga kalau tuan-puan tengok dekat sini. Okay. Ni adalah handphone. Okay. Dan siapa dekat sini yang kalau tengok handphone dia, okay, dia akan nampak notifikasi-notifikasi yang macam ni. Dekat WhatsApp ada 999 message. Okay. Dekat Facebook ada 99 inbox contohnya kan. Ataupun ada 99 notification. Dekat Twitter ada 99 notification. Dekat IG ada 99 notification. Itu adalah normal yang berlaku pada hari ini, tuan-puan. Yang mana ini menunjukkan bahawa dunia pada hari ini sangat-sangat chaotic, sangat-sangat berserabut dan orang tak boleh nak fokus kepada satu benda dalam satu masa. Termasuk juga tuan-puan, apa yang berlaku dekat sini ialah Facebook notification. Kan? Setiap hari akan ada sampai 99 notification yang masuk. So, macam mana dia nak fokus kepada kita? So, kenapa saya tunjukkan perkara ini kepada tuan-puan? Ini nak menunjukkan bahawa sebenarnya kalaulah kita ini nak jadi seperti usahawan-usahawan yang zaman dahulu punya,
maka tuan-puan kita sangat-sangat ketinggalan zaman. Sebab apa? Sebab orang memang tak boleh nak fokus kepada kita 100%. Mereka ada banyak lagi perkara-perkara yang lagi menarik untuk mereka tonton, untuk mereka dapatkan berbanding nak layan kita sebagai seorang penjual. Betul ke tak betul? Alright. So, kita kena tahu macam mana cara untuk kita tackle orang-orang yang kita panggil sebagai yang distracted ini supaya mereka dapat fokuskan tumpuan mereka 100% kepada kita, bukan kepada orang lain. So, kita akan belajar perkara ini dalam sesi sharing pada hari ini, insyaAllah. Alright. So, the next thing yang saya nak tunjuk kepada tuan-puan ialah, alright, kita masuk kepada, okay, ini, iaitulah kita masuk kepada larger market formula. Okay, ini apa yang saya dapat daripada Sabri Subi, iaitu penulis buku Sell Like Crazy. Okay, so kalau tuan-puan baca buku tu memang sangat-sangat best dan banyak sangat ilmu yang tuan-puan boleh dapat daripada buku tersebut. Okay, so apa yang dia kata dekat dalam buku tersebut, okay, kalau kita nak tengok manusia ini secara large, secara kita panggil majoritinya, secara besarnya tuan-puan, dia terbahagi kepada beberapa peringkat. Okay, dan usahawan wajib tahu perkara ini. Sebab apa? Sebab usahawan akan perlu tengok kepada target market mereka yang tersendiri. Okay? So, kalau kita tengok dari segi pecahan dekat sini tuan-puan, okay, 3% daripada orang yang berada dekat luar sana adalah orang yang ready buyer ataupun orang yang ready untuk buy now. Orang yang ready untuk membeli sekarang. Okay? Dan kalau tuan-puan tengok, memang ada dekat luar sana orang yang betul-betul ready untuk beli daripada kita. Contohnya, kalau kita run iklan untuk Noza sebagai contoh kan, memang akan ada orang yang beli. Sebab apa? Sebab pada peringkat itu, orang tu sudah ada rasa pain dan juga sudah ada rasa bersedia untuk selesaikan solusi dia dan dah ready duit untuk membeli, tuan-puan. Alright. So, mereka yang ready untuk membeli itu hanya ada 3% sahaja dalam market, tuan-puan. Alright. Dan inilah yang kita namakan sebagai red ocean, yang mana usahawan dia akan cuba sedaya upaya untuk target 3% daripada buyer, tuan-puan. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, orang yang berada di 3% ini, mereka ini sudah ready dan dah memilih-milih untuk memilih daripada penjual A ataupun penjual B. Kalau tuan-puan pergi dekat Shopee, tuan-puan tengok nak pilih antara seller A ataupun seller B. Maksudnya tuan-puan berada dalam keadaan ready buyer. Dah ready, dah nak beli, cuma tinggal lagi nak pilih mana satu je yang nak beli. Alright. Dan kita cakap tadi tentang 80% usahawan target mereka ini. Dan ini yang menyebabkan mereka ataupun market ini berada di red ocean. Apa maksud red ocean? Red ocean ialah di mana satu lautan yang sudah diratah oleh usahawan-usahawan, yang mana kalau kita gambarkan sebagai satu lautan yang ada jerung dan jerung tu dah makan banyak sangat ikan dekat situ sehingga laut tu menjadi merah, tuan-puan. Okay, so ini adalah market yang sangat-sangat kompetitif dan sangat-sangat rakus, tuan-puan. Okay, yang mana kalau kita masuk dekat sini, tak boleh tidak, memang kita kena betul-betul outstanding daripada orang lain. Kalau kita buat biasa-biasa sahaja pada peringkat ni, tuan-puan, maka memang kita tak akan dapat apa-apa sale langsung dekat dalam market. Alright. So, pertandingan harga yang sangat-sangat sengit. Okay? Sebab itu kita perasan, ramai usahawan dekat luar sana, bila mana mereka nak jual, mereka tak boleh jual, kemudian mereka terpaksa kurangkan harga. Sebab apa? Sebab pertandingan harga yang sangat-sangat sengit dekat sini. Okay? Contohnya, seller A jual Noza, seller B jual Noza, seller C pun jual juga Noza, tuan-puan. So, kalau A, B, C jual benda yang sama, dan kalau buyer ready dah nak beli, okay, dia nak pilih mana satu? Mestilah nak pilih yang lagi murah, kan? Mestilah pilih yang lagi mudah. Mestilah nak pilih yang lagi dekat. Alright? So, apa yang terpaksa usahawan ni buat ialah mereka terpaksa untuk turunkan harga supaya buyer ni beli daripada mereka. Alright? So, nampak tak apa yang berlaku pada market 3% ini sangat-sangat chaotic dan juga sangat-sangat kita panggil sangat-sangat kompetitif, tuan-puan. Sangat-sangat dia punya pertarungan tu sangat-sangat sengit. Alright? So, pergi kepada 17% pula. 17% yang kedua, iaitulah mereka yang berada dalam info gathering mode. Okay, info gathering mode. Apa maksud info gathering mode ni? Info gathering mode ini ialah mereka yang nak tahu lebih lanjut. Nak tahu tentang produk tu lebih lanjut. Okay, nak tahu apa lagi value yang akan mereka dapati. Okay, dalam info gathering mode ini, mereka masih lagi belum ready, tapi mereka dah try untuk search apakah produk-produk yang boleh diselesaikan, yang boleh menyelesaikan masalah mereka. Alright. So,
mereka ini lagi ramai daripada orang yang ready buyer ni tadi. Okay. So, ada banyak sebab mereka ini berada dalam info gathering mode. Antaranya ialah mereka masih lagi belum ada duit. Masih lagi belum masuk gaji. Okay. Masih lagi cari-cari tentang apa lagi free gift yang boleh mereka dapat. Alright. So, mereka ini berada dalam orange ocean. Maksudnya mereka ini lagi banyak berbanding dengan orang yang ready buyer, yang mana mereka tu dah betul-betul ready untuk beli. Okay. Tapi mereka ini yang 17% ini mereka masih lagi berada dalam keadaan yang okey, boleh survey-survey dulu kan. Nak beli dah tapi survey-survey dulu sebab duit masih lagi tak cukup contohnya kan. Alright. So mereka ini berada dalam 17% orang yang dalam keadaan info gathering mode. Okay. Kemudian masuk kepada 20% problem aware. Okay. Ini still lagi dalam orange ocean, yang mana mereka ini sebenarnya sudah sedar tentang masalah mereka. Contohnya mereka ada masalah berat badan. Dah tahu dah ada masalah berat badan dan mereka nak selesaikan masalah berat badan mereka itu, tapi mereka belum tahu lagi apakah produk yang sesuai untuk mereka. Okey, dah tahu dah tentang masalah yang mereka hadapi dan dah tahu dah tentang dia perlu selesaikan masalah tersebut, tapi tak tahu lagi apakah cara ataupun solusi yang mereka perlu lakukan untuk selesaikan masalah mereka. So mereka ada 20% dalam market, dan yang paling ramai sekali tuan-puan dalam market ialah 60%, yang mana mereka ni sebenarnya tak sedar tentang masalah yang mereka hadapi. Kan? Yang mana mereka ini dah ada masalah itu tapi belum sedar lagi. Berapa ramai hari ini orang yang dah ada masalah kencing manis tapi belum lagi sedar tentang mereka itu ada kencing manis. Okay? So ini adalah 60% daripada orang yang dia rasa macam dia tak ada masalah itu, tapi sebenarnya mereka ada masalah itu dan sepatutnya mereka perlu lakukan tindakan supaya mereka dapat keluar daripada masalah tersebut. Tapi disebabkan mereka tak ada awareness, mereka tak sedar, maka mereka tak tahu pun yang mereka perlu selesaikan masalah tersebut kan. Okay. So, of course lah, bila mereka tak tahu tentang masalah yang mereka hadapi, mestilah dia dah tahu tentang kewujudan produk kita. Okay. Sebab wujudnya produk adalah untuk selesaikan masalah. Jadi, kalau mereka tak rasa masalah itu, why mereka bother untuk tahu tentang produk-produk yang kita jual tu. Alright. So, daripada larger market ni tuan-puan, okay, kita nak bagi tahu kepada tuan-puan sebenarnya ramai usahawan yang salah target. Okay, ramai usahawan yang salah target. Okay, mereka cuba untuk target 3% ready buyer ini semata-mata. Okay, sedangkan mereka boleh buka lagi market mereka lebih luas ke dalam 60% orang yang not problem aware ataupun 97% yang mana mereka ini masih lagi perlukan kepada value, masih lagi perlukan kepada guidance untuk mereka pergi kepada ready buyer. Nampak tak? Alright. So, peluang sangat-sangat besar dalam 97%, tapi ramai usahawan pada hari ini yang hanya target kepada 3% yang ready buyer sahaja. Okay. So, saya nak tunjuk kepada tuan-puan, ini adalah real yang berlaku pada hari ini tuan-puan. Nak bagi tahu kepada tuan-puan betapa rampantnya dunia pada hari ini. Alright. So, saya nak share kepada tuan-puan skrin saya dekat sini. Okay. Ini adalah Facebook business saya. Alright. So, kalau tuan-puan tengok dekat sini, ini adalah newsfeed saya. Okay. So, nampak tak? Okay. Sekarang ni kita ada Taman Seri Gombak. Okay. Share tentang video apa ni? Jenazah. Okay. Okay. Tak apa. Tak masalah. Kemudian, okay. Asal Gombak. Okay. Ada petai, durian dan sebagainya. Okay. So, ada saya punya iklan sikit. Alright. Kemudian, okay. Ada lagi iklan dekat sini. Okay. Kemudian lokasi Subaidah. Okey, ini cerita pasal orang yang bawa food panda, cerita sedih, okey, info kesihatan. Alright. So dekat sini jarang kita nak nampak ada kita panggil produk-produk ataupun menjual-menjual, betul tak? Alright. Tapi sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini on the background, on the back end, sebenarnya setiap saat ada beribu-ribu orang yang cuba untuk memasarkan produk mereka. Macam mana kita nak tahu benda tu? Pergi dekat tepi ni tuan-puan. Okay, tekan dekat most recent. Okay, tekan dekat most recent. Ini adalah orang yang connected dengan saya ya, yang jadi friend Facebook saya. Kalau tuan-puan tengok dekat sini, nampak tak? Oh, Hi Jintel. Alright, so nak jual Jintel. Elementor. Okay, so nak jual baju. Nampak tak dekat sini? Okay, so dekat sini promosi. Nampak tak? Dekat sini nak jual produk. Nak jual tudung. Nak jual ubat sakit lutut. Okay, nak jual ubat rambut. So nampak tak dekat sini? Sebenarnya Facebook dia dah tapis awal-awal dah
semua posting-posting yang kelihatan nak menjual, dan apa yang kita nampak hanyalah posting-posting yang lebih ke arah sosial. Okay, so ini adalah perkara yang sangat-sangat outstanding yang bagi saya. Okay, sebab apa? Sebab kita kena faham sekarang ini Facebook dia tapis dah. Bukan bukan sekarang, sebenarnya dah lama dah dia tapis posting-posting yang nampak ke arah bisnes. Okay, so masalah yang berlaku pada hari ini ialah usahawan dicuba untuk post banyak sangat posting-posting bisnes dekat dalam Facebook profile dia, dekat dalam page dia. Okey, belilah harga ini, promosi. Kalau tuan-tuan tengok dekat most recent tadi kan. Okey, harga promosi. Okey. So kalau saya tekan ni, saya yakin ada lagi 10 lagi iklan yang baru. Nampak tak? Okey. Baju, promosi baju, okey, promosi buku dan sebagainya. Okey. So ini adalah benda-benda yang promosi yang mana dah ditapis oleh Facebook supaya kita hanya nampak posting-posting yang kelihatan sosial sahaja. Alright. Nak bagi tahu apa tuan-puan? Nak bagi tahu ini. Okey. Nak beritahu tuan-puan tentang the larger market ini. Okey. Yang mana ramai usahawan yang target 3% ini sahaja, sedangkan kita boleh target lagi 97% daripada mereka. Okey. So, nak tak kalau saya tunjuk kepada anda, macam mana cara untuk kita target 97% orang yang mungkin dia tak sedar yang dia ada masalah, ataupun orang yang sedar ada masalah tapi dia tak lagi ready untuk beli dan sebagainya. Nak tak kalau saya tunjuk kepada tuan-puan, apakah teknik-teknik dan juga cara untuk kita cater 97% daripada market ini? Okay, saya yakin ramai yang nak. Alright. So, kita pergi kepada the next, kita panggil sebagai the next illustration. Okay. Yang mana saya cakap tadi tentang red ocean, orange ocean dan juga blue ocean. Okay. Kalau ada satu pepatah katakan bahawa tempat yang paling bagus untuk kita pergi memancing ialah tempat yang orang tak pergi memancing langsung. Kan? Okay. Yang mana kalau orang tu dah ramai dekat situ pergi memancing, okay, of course lah ikan dia tu akan bercelaru kan. Ikan dia tu kadang-kadang lari sebab ada orang dekat sini. Kadang-kadang ikan dia tu termakan umpan ini kan. Kadang-kadang ada orang pakai jala pula. Okay. Kadang-kadang ada orang pakai bom lah. So, macam-macam cara orang memancing ikan tuan-puan. Tetapi the best place untuk kita pergi memancing ialah tempat yang tenang, tempat yang tak ada orang pergi memancing. Setuju tak? Alright. So, kita bahagikan market ni kepada red ocean, orange ocean dan juga blue ocean tuan-tuan. Alright. Yang mana red ocean ni adalah tempat orang yang memang bertikam, bertumbuk, okay, bertarik rambut dan sebagainya untuk mendapatkan customer, dan blue ocean adalah tempat orang yang tenang. Tak ada langsung orang nak kacau mereka ini. Alright. Dan orange ocean adalah tempat yang berkemungkinan besar akan pergi kepada red ocean nanti. Alright. So ini adalah gambaran tentang market yang berlaku pada hari ini. Dan kalau tuan-puan nak baca tentang uh, info tentang red ocean, blue ocean ni tuan-puan, saya recommendkan tuan-puan untuk baca satu buku tebal dia macam ni, okay? The Blue Ocean Strategy. Okay? Baca buku tu sampai habis, memang tuan-puan akan faham tentang red ocean dan juga blue ocean strategy ni. Alright. So, the next thing yang kita nak tunjuk kepada tuan-puan ialah, okay, inilah caranya macam mana tuan-puan boleh cater the blue ocean. Okay, inilah caranya tuan-puan boleh cater 97% daripada market yang masih lagi belum ready nak beli kepada tuan-puan, tapi kita nurture dia supaya dia akan jadi addicted buyer untuk kita. Okay, dia akan jadi orang yang sangat-sangat nak beli daripada kita. Okay, yang saya simpulkan kepada 3 perkara, iaitu leads generation, kemudian value transition dan juga buy now. Okay, ini adalah state yang hujung nanti yang kita nak pelanggan kita capai, iaitulah buy now. Alright. So, dalam lead generation tuan-puan, apa yang tuan-puan boleh buat ialah tuan-puan boleh pergi kepada perkara-perkara yang simple, okay? Boleh pergi kepada Grab and Go. Nanti saya akan detailkan lepas ni, okay? Boleh pergi kepada Grab and Go, ataupun tuan-puan kena masukkan free ataupun minimum fee, okay? Dan tuan-puan juga boleh kita panggil boleh masukkan ke dalam kolam database dengan lead generation yang kita dah bina tadi tu. Okay. So the next step ialah barulah kita nurture mereka dengan value transition yang sangat-sangat banyak. Mungkin sehari ataupun 2 hari sekali kita post tentang apa-apa yang memberi manfaat kepada orang-orang dalam kolam database kita tu. Okay. Buat mereka dahagakan lagi banyak value daripada kita. Dan pastikan dalam step kali ni tuan-puan kena ikhlas. Ikhlas ketika bagi value tu. Bukan bagi value tu sebab nak menjual. Okay. Bukan bagi value tu sebab nak menjual. Tapi bagi value tu memang betul-betul nak bagi value kepada customer anda supaya customer anda boleh belajar walaupun mereka tak beli produk daripada anda.
Alright? So, itu adalah value transition yang mana sangat-sangat penting dalam bisnes tuan-puan. Sebab sekarang ni semua orang berkata tentang content marketing. Content marketing. Alright? Dan salah satu cara untuk kita buat content marketing ialah dengan cara kita kumpul kolam database dan kita nurture mereka hari demi hari. Alright? So, daripada itu barulah mereka akan pergi kepada buy now punya state. Okay, state buy now, iaitu mereka ready untuk dapatkan offer daripada kita. Alright? So, pada hari ini tuan-puan, kita tak bercadang untuk cerita tentang ketiga-tiga perkara ini. Sebab kalau kita nak cerita tentang tiga-tiga perkara ini tuan-puan, memang tak habis punya. Alright? Hari ini kita nak cerita pasal lead generation sahaja. Kita nak fokus kepada lead generation sahaja. Alright? So, kita akan masuk kepada lead generation yang mana kita nak ajar tuan-puan macam mana tuan-puan boleh dapat 100 pelanggan sehari. Kan? 100 pelanggan sehari. Okay? So, benda ni memang saya dah praktikkan sendiri dan memang betul. Bukan setakat 100 tuan-puan boleh dapat nak dekat 200 pelanggan sehari yang mana mereka ini letak sudi untuk letakkan email, nama dan juga nombor telefon, dan mungkin tuan-puan yang tengok video saya hari ini adalah antara salah satu daripada mereka. Alright? So, apa yang kita kena buat dalam Lead Magnet ini? Kita boleh contohnya bagi mereka e-book, video training, cheat sheet, free study case, buku, pen dan sebagainya. Alright? Saya suka cerita tentang pen ni tuan-puan sebab mungkin di kalangan tuan-puan yang ada bisnes yang offline, tak buat online kan? So, saya ada baca satu kisah yang mana dia buat bisnes secara offline dan dia perlukan orang untuk survey tentang, dia perlukan orang untuk isikan borang survey. Dan tuan-puan bayangkan, kalau borang survey tu dia ada mungkin 10 pages, tak semua orang nak. Kalau saya sendiri pun, saya tak nak isi borang survey tu kan. Walaupun isi borang tu secara percuma. Tetapi apa yang dilakukan oleh usahawan ini ialah dia minta untuk orang isi borang survey dengan syarat ataupun dengan balasan dia bagi free pen yang harga dia tak sampai 50 sen pun. Alright. Outstandingly tuan-puan, apa yang berlaku ialah lagi ramai orang yang isi survey form tu tuan-puan. Dan ramai orang yang ready untuk isi borang survey form tu sebab apa? Sebab nak dapatkan pen yang lebih kurang 50 sen sahaja tuan-puan. Okay. So ini boleh juga aplikasi kepada tuan-puan yang mungkin buka kedai kek, alright, yang mana tuan-puan letakkan free sample dekat depan kedai tuan-puan contohnya kan. Free saja, nak ambil ni kan, free je, try lah rasa, okay. Ataupun mungkin tuan-puan buat bisnes roti ke, okey, bisnes mungkin kedai kopi ke apa ke. So, letakkan benda-benda yang free yang boleh tarik orang untuk datang pada tuan-puan. Alright? So, begitu juga kalau dalam online. Apa perkara yang boleh membuatkan orang berhenti dan juga stop dan juga interact dengan kita. Okay. So, kalau macam saya, biasanya saya akan bagi e-book. Kan saya dah siap dah e-book yang kedua iaitu rahsia bagaimana untuk bina headline memukau dalam masa 5 saat. Okay. So, ini adalah e-book. Dan yang mana e-book ni sebenarnya tak payah masa yang lama pun tuan-puan. Saya pernah buat 100 muka surat e-book website yang mungkin ada tuan-puan download sekarang ini. Okay. Dalam masa tak sampai berapa jam pun tuan-puan. Okay, sebab saya banyak letakkan gambar dekat situ dan itu menjadi lead generation yang sangat-sangat kita panggil sangat-sangat perform. Okay, sampai 100 orang nakkan e-book tu tuan-puan. Alright. Ataupun mungkin video training kalau tuan-puan buat servis. Contohnya servis keuangan, okay, servis takaful dan sebagainya. Orang kalau dengar takaful, mereka lari, betul tak? So, apa yang tuan-puan kena buat ialah buat video training, bagi mereka mungkin 30 minit video percuma kan, untuk dapatkan ilmu keuangan yang betul, macam mana nak capai financial freedom, okay? Macam mana nak capai kebebasan keuangan dalam masa 10 tahun sebagai contoh. So, berikan mereka benda-benda yang free ni tuan-puan. Sebab orang dia sudi kalau benda tu free. Okay? Dia sudi sangat-sangat untuk attend kita kalau benda tu free. Alright? Contoh yang lain ialah cheat sheet. Contoh yang lain ialah free study case. Ini pun sangat-sangat perform tuan-puan kalau tuan-puan ada. Dan salah satunya ialah buku. Okay? So, saya pun on the way juga nak terbitkan saya punya buku sendiri. So, doa-doakan. Buku ini pun boleh jadi salah satu daripada lead generation yang sangat-sangat perform dan juga sangat-sangat best, tuan-puan. Sebab apa? Sebab buku ini adalah the best business card untuk business kita. Okay, saya ulang sekali lagi. Buku adalah the best business card untuk business kita. So, bagi sesiapa yang ada buku, jadikan buku itu sebagai lead generation dan tarik pelanggan sebanyak-banyaknya dalam bisnes tuan-puan. Alright? Okay, so ini adalah contoh-contoh yang tuan-puan boleh gunakan. Okay, tapi ada beberapa syarat yang tuan-puan kena ikut untuk buat lead generation ini. Apa dia?
pastikan the first one ialah buat lead generation itu offer yang menjolok mata. Okay. So, untuk ini tuan-puan kena buat survey, tuan-puan kena buat eksperimen. Okay. Tuan-puan kena betul-betul deep untuk tuan-puan tahu apakah yang menjadi keperluan pelanggan tuan-puan. Okay. Contohnya kalau macam saya buat servis, mungkin ajak orang buat website. So, apa yang orang sangat-sangat dahagakan dalam servis buat website ni? Saya buatlah e-book untuk bina website daripada zero sampai jadi. Okay, so itu adalah lead generation saya, yang mana dia akan lead juga kepada saya punya produk nanti. Okay, so pastikan offer itu adalah offer yang menjolok mata, dan offer tu adalah offer yang tak masuk akal, tuan-puan. Kalau tuan-puan nak pergi dekat luar sana, belajar website daripada awal sampai ada payment gateway, sekurang-kurangnya tuan-puan kena bayar RM150. Jujur saya cakap, memang tuan-puan kena bayar RM150 minimum untuk tuan-puan belajar bina website sampai jadi. Tetapi dengan saya, okay, ada e-book yang saya berikan secara percuma. Tuan-puan ikut je e-book tu semua, insyaAllah boleh bina website daripada awal sampailah ada payment gateway. So, itu adalah offer yang no-brainer, yang tak masuk akal, tuan-puan. Dan itulah yang menjadi lead generation dalam bisnes saya. Alright? Dan pastikan offer itu tak ada di tempat yang lain. Okay? Contohnya kalau tuan-puan buat bisnes kereta sebagai contoh kan. Tuan-puan nak bagi orang datang ke kedai tuan-puan, tuan-puan letak dekat situ, mungkin datang ke kedai saya dan saya akan beri kepada anda free filter untuk anda punya aircon sebagai contoh. Ataupun free service untuk anda punya aircon. Dan datang ke tempat saya akan bagikan secara percuma sahaja. So, itu adalah lead generation. Ataupun contoh yang lainnya, datang ke kedai saya dan saya akan berikan kepada anda satu produk minuman secara percuma sebagai contoh. Okay? Uh, dan itu juga yang dilakukan oleh kedai-kedai Starbucks, okay? KFC dan sebagainya, yang mana dia ada hari-hari dia yang dia buat offer untuk orang datang ke kedai dia. Okay? Bila orang dah datang ke kedai dia, barulah dekat situ orang akan beli benda-benda yang lain. Betul tak? Alright? Tapi pastikan offer tu memang tak betul-betul tak ada dekat tempat lain. Sebab apa? Sebab kalau kita buat offer yang ada dekat tempat lain, so why dia nak datang ke tempat kita kan? Dia boleh dapatkan dekat tempat lain. Alright? Contohnya kita nak bagi dia, okay, datang ke kedai saya akan bagi pen secara percuma. Contohnya kan? Okay? Dia boleh beli dekat Speedmart je, tuan-puan. Alright? So, pastikan produk ataupun servis yang kita offer secara percuma ataupun secara minimum, tuan-puan, adalah offer yang tak boleh dapat dekat tempat yang lain. Barulah dia akan jadi offer yang menjolok mata. Okay? Kemudian yang kedua ialah dia punya bayaran. Okay? Yang setakat ini yang paling paling bagus ialah free. Okay? Yang paling bagus ialah free, ataupun kalau tuan-puan ada satu produk yang tuan-puan boleh berikan secara minimum price. Contohnya kalau tuan-puan nak jual buku, okay? Harganya ialah RM50. Tapi kalau tuan-puan nak dapatkan lead generation, tuan-puan mungkin jual dia mungkin RM10 sahaja dan dapatkan buku tu. Pastikan dekat dalam buku tu value dia sangat-sangat tinggi dan orang ready je dan orang happy je nak beli tuan-puan punya buku tu dengan harga RM10. Alright? Pastikan produk tuan-puan tu adalah free ataupun minimum untuk jadikan dia sebagai lead generation. Alright? So, siapa yang tak nak dapat offer gila dengan harga percuma, betul tak? Macam saya sendiri, bagi e-book, bina website daripada zero sampai ada payment gateway secara percuma. Siapa nak bagi? Alright? Dan timbulkan rasa gatal dalam hati pelanggan untuk dapatkan juga offer kita. Okay? Apa yang saya perasan ialah ramai orang dekat luar sana yang mana bila kita buat offer tersebut, orang tu memang tak pandai IT langsung. Memang tak ada langsung background IT, tak pandai IT, tak pandai apa-apa dalam kita panggil dalam komputer. Tapi mereka download juga. Sebab apa? Sebab ada rasa gatal dalam hati mereka tu untuk dapatkan offer kita. Sebab offer kita adalah offer yang percuma. So, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat successful yang saya bina untuk saya punya lead generation. Alright? The next thing ialah syarat, pastikan syarat itu adalah syarat yang minimum. Pastikan syarat itu adalah syarat minimum. Syarat yang tuan-puan letakkan, pastikan dia adalah minimum. Okay? Contohnya, tuan-puan minta nama, email dan juga nombor telefon. Cukup. Jangan minta letakkan nama, email, nombor telefon, tarikh lahir, tempat tinggal, nombor IC. Okey, kemudian letakkan nombor cukai, nombor employees contohnya kan. Kemudian mintakan letak berat badan, tinggi dan sebagainya. So, semakin banyak ruangan yang kita isi, yang kita minta customer kita isi, tuan-puan, maka semakin fail lah kita punya lead generation tu, tuan-puan. Kalau saya sendiri, tuan-puan, kalau saya prefer untuk letakkan nama dan juga email sahaja, tak payah nombor telefon pun. Tapi kenapa saya letakkan juga nombor phone ni? Sebab saya ada satu sistem yang boleh automasikan
bila orang tu letak borang secara online, dia boleh terus automatik masukkan WhatsApp. Okay, dia boleh terus automatik PM ke dalam customer saya punya WhatsApp. Alright. So sebab tu saya mintakan nombor telefon juga dekat sini. Alright. The point is, pastikan syarat untuk mereka dapatkan free gift ataupun free ebook dan sebagainya tu adalah syarat yang minimum. Nama dan juga email pun dah cukup. Tapi kalau tuan-puan nak juga nombor telefon, minta nombor telefon. Tak ada masalah. Alright. Kemudian, the next step ialah masukkan ke kolam database. Okay. Bila kita dah bagi dia ebook secara percuma, kan, ajaklah dia dalam join kita punya kolam database. Grup WhatsApp ke, grup Telegram ke, channel ke, grup Facebook ke, page Facebook ke dan sebagainya. Okay. Orang happy je kalau nak follow kita, kalau kita bagi dia benda-benda yang percuma, kan. Kalau tuan-puan bayangkan, kalau ada satu kenduri sebagai contoh, kan. Kenduri tu dia bagi makan orang secara percuma, kan. Orang happy nak datang. Kadang-kadang orang tertunggu-tunggu kenduri, kan. Sekarang ni musim PKP, lagilah rindu nak pergi kenduri, tuan-puan. Sebab apa? Sebab boleh makan secara percuma, kan. Boleh borak-borak, boleh santai-santai. Dan kita nak bina suasana tu, tuan-puan. Yang mana suasana tu dia boleh dapatkan tanpa perlu bayar pun. Alright? Pastikan kolam database ni senang untuk diakses, kan. Janganlah letakkan contohnya Clubhouse untuk kolam database tu, tuan-puan. Sebab tak ramai orang guna Clubhouse hari ni. Okay? Gunakan Telegram. Ramai orang guna Telegram. Gunakan WhatsApp. Gunakan Facebook. Okay? Tiga ini, tuan-puan, adalah tempat yang paling ramai orang berkumpul. Okay? Kita jangan rasa bahawa kolam database tu adalah kolam yang kita selesa untuk duduk dekat situ. Okay? Kita kena pastikan bahawa tempat itu adalah selesa untuk pelanggan kita duduk, pelanggan kita berkumpul. Barulah kolam database tu menjadi kolam database yang bagus. Alright? So that's it, tuan-puan. Ini adalah cara macam mana tuan-puan boleh craft tuan-puan punya lead generation supaya tuan-puan boleh dapat 100 pelanggan pertama. Kalau saya tanya kepada tuan-puan, kalau tuan-puan buatlah benda ni untuk bisnes tuan-puan, alright? Rasa-rasa boleh tak dapat 100 orang pertama dekat dalam bisnes tuan-puan? Mesti boleh dapat, kan? Buat je craft ebook ataupun craft cheat sheet ataupun craft video training, kemudian buat je run Facebook ads sikit, okay? Ataupun post dekat grup-grup Facebook, post dekat grup-grup WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Senang-senang je tuan-puan akan dapat 100 pelanggan yang pertama, tuan-puan. Alright? Yang pastinya tuan-puan kena ikut apakah syarat-syarat ataupun step-step yang saya tunjukkan kepada tuan-puan ini. Alright? So, itulah cara macam mana untuk kita bina kita punya kita panggil apa? Lead generation untuk kita punya business. Alright? So, that's it, tuan-puan. Untuk video kali ni, berapa minit ni? Oh, 30 minit, kan? Setengah jam, tuan-puan, untuk video lead generation ni saja. Sebab tu saya cakap tadi, saya tak berniat untuk masuk mendalam lagi dalam value transition dan juga offer dari tuan-puan. Okay? Sebab apa? Sebab lead generation ini adalah the front end of our marketing. Dan kita perlu untuk laburkan 80% daripada energi kita, masa kita dan juga waktu. Waktu, masa dan juga energi. Waktu, energi dan juga duit kita untuk 80% daripada front end marketing. Barulah kita akan ada bisnes yang boleh sustain dan juga bukan setakat tu, tuan-puan, bisnes kita boleh grow kalau kita ada lagi banyak pelanggan setiap hari. Alright? So, tuan-puan, macam mana, that's it? Okey ke video kali ni? Harap-harapnya tuan-puan dapatlah sedikit daripada ilmu yang tuan-puan belajar pada hari ini. Dan jangan lupa, tuan-puan, untuk sharekan video ni kepada seramai mungkin usahawan dekat luar sana. Sebab saya yakin ramai lagi orang yang perlukan ilmu ini dalam bisnes mereka. Alright? So, untuk penutup, tuan-puan, bagi sesiapa yang berminat untuk dapatkan sesi coaching dengan saya, alright? So, saya nak buka kepada tuan-tuan puan, kita panggil sebagai sesi coaching selama 6 bulan. Alright? Yang mana sesi coaching ini kita akan betul-betul guide tuan-puan, okay, selama 6 bulan. Alright? Dari segi lead generation, okay, dari segi iklan, dari segi copywriting, dari segi gambar dan sebagainya. Alright? Kenapa kita buat 6 bulan? Sebab kita yakin tak ada orang boleh tukar ataupun change business mereka overnight. Okay? Kita yakin upgrade ataupun bisnes mereka perlukan kepada perubahan yang kita panggil apa? Yang hari demi hari lah maksudnya, kan? Dia tak boleh buat secara overnight. Okay? Sebab itulah kita offer kepada tuan-puan untuk buat coaching selama 6 bulan. Dan selama 6 bulan ni memang kita akan betul-betul rapat dengan tuan-puan. Okay? Kita akan betul-betul kongsikan kepada tuan-puan segala ilmu yang berkaitan dengan bisnes dan sebagainya. Dan tuan-puan boleh tanya anytime
tentang masalah-masalah yang berlaku dalam bisnes tuan-puan. Alright. So bagi anda yang berminat untuk join sesi coaching ni, okay, pergi sahaja ke letopcancel.com/coach. Nanti saya akan sediakan link dekat bawah ni. Dan tuan-puan pergi dekat bawah ini, tuan-puan akan nampak ada satu bahagian untuk tuan-puan book. Alright. Sesi konsultasi bisnes selama 30 minit. Dan setakat ini tuan-puan dah ada nak dekat dah berpuluh-puluh orang yang reach saya melalui sesi konsultasi selama 30 minit ini, dan memang sangat-sangat bagus result mereka. Ada orang yang hari ini dapat sesi konsultasi, sebelum ni tak pernah, sebelum ni selama 2 bulan, okey, baru jual satu Quran je. Esoknya tuan-puan, bila buat saja apa yang saya suruh dia buat, terus ada 2 orang tanya. Kan pagi tu. Pagi tu ada 2 orang tanya tentang produk dia. Alright. Dan ada yang lain, okay, yang mana bila masuk dekat dalam sesi konsultasi tu, bila kita tengok balik semula dia punya website, dia punya page dan sebagainya, perlukan kepada penambahbaikan, yang mana sebelum ni tak pernah ada orang isi dia punya borang untuk lead generation. Lepas je join sesi konsultasi tu tuan-puan, baru spend berapa ringgit saja dah ada 2 orang isi lead generation tersebut. 2 ke 3 orang. Okay? Baru spend beberapa ringgit saja tuan-puan. So, saya rasa sesi konsultasi ni memang sangat-sangat bernilai, dan even sebenarnya sesi konsultasi ni, kalau saya charge kepada tuan-puan sejam RM300, tak kurang daripada tu. Right? Tapi untuk tuan-puan yang nak join sesi coaching selama 6 bulan tersebut, okay, boleh join secara percuma selama 30 minit. Just tekan sahaja dekat mana-mana tarikh yang tuan-puan rasa free, okay, dan kemudian tekan pada waktu yang tuan-puan nak dan tekan confirm dan isikan segala detail dekat sini. Nanti saya akan call tuan-puan untuk konfirmasi dan saya akan berikan link Zoom kepada tuan-tuan puan. Alright. So itu adalah untuk tuan-puan punya untuk saya punya sesi coaching. Alright. So that's it tuan-puan untuk video kali ini. Terima kasih kepada anda yang dengar video ini sampai habis, dan saya harap tuan-puan dapat something yang very kita panggil outstanding dalam video ini, dan saya harapkan tuan-puan bukan setakat dengar sahaja video ini, saya harap tuan-puan juga boleh aplikasikan apa yang tuan-puan belajar pada hari ini, insya-Allah. Dan jangan lupa tuan-puan, the next video kita akan share kepada tuan-puan tentang value transition dan juga macam mana cara untuk kita tukarkan pelanggan yang cool customer tadi itu kepada pelanggan yang ready untuk buy now secepat yang mungkin, insya-Allah. Alright. So, terima kasih kepada semua yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa tuan-puan dalam video selanjutnya. Ciao.